Selamat petang, salam sejahtera. Beberapa jam, beberapa hari selepas Najib dapat tamparan berganda di Mahkamah Persekutuan, akhirnya timbul desas-desus yang paling mengejutkan Malaysia apabila pemimpin UMNO didakwa serang Badan Kehakiman. Wow, ini luar biasa. Pemimpin UMNO didakwa serang Badan Kehakiman. Seorang peguam Parti Pejuang Tanah Air Pejuang mendakwa beberapa pemimpin kanan UMNO memulakan propaganda tertentu berhubung cara Mahkamah Persekutuan mengendalikan rayuan Najib Razak. Kata Muhammad Rafiq Rashid Ali, berkata tindakan yang dilihat terancang oleh pemimpin UMNO itu sebenarnya boleh dianggap mempersoal keputusan hakim yang bersidang di Mahkamah Persekutuan semalam. Mengingatkan bahawa panel 5 hakim yang mendengar permohonan Najib dalam kes rasuah SRC International Sdn Bhd SRC sekarang bukanlah calang-calang orang. Rafiq juga mempersoalkan sama ada ketiga-tiga pemimpin tertinggi UMNO itu faham skop mahkamah terbabit. Sebaik sahaja Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru pada Selasa lepas, tiada sebarang komen diberikan oleh UMNO. Malah ada juga desas-desus mengatakan UMNO terpaku kerana raja media sosial Facebook mereka gagal dalam langkah terakhirnya. Namun, semalam, propaganda UMNO telah bermula. Kepimpinan tertinggi UMNO melalui Presiden, Timbalan Presiden dan Ketua Pemuda membuat kenyataan-kenyataan yang boleh dianggap mempersoal keputusan Mahkamah Persekutuan, katanya hari ini. 3 pemimpin yang dirujuk Rafiq ialah Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, Timbalannya Muhammad Hassan dan Ketua Pemuda UMNO Malaysia Ashraf Wajdi Dusuki. Dakwa Rafiq lagi, ketiga-tiga mereka mengeluarkan kenyataan bahawa permohonan Najib itu ditolak hakim atas sebab teknikal. Semalam, Mahkamah Persekutuan memberikan tamparan berganda ke atas Najib apabila 2 permohonan bekas Perdana Menteri yang dibicarakan berhubung pertuduhan membabitkan dana SRC ditolak. Permohonan pertama Najib ialah untuk mengemukakan bukti baru dan ia mendakwa dapat menunjukkan hakim yang mendengar kes itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, ada konflik kepentingan. Teknik mahu tangguh. Menurut Rafiq, UMNO tidak perlu mempersoalkan integriti Badan Kehakiman yang menjadi tunjang kepercayaan rakyat di negara ini. UMNO dan pemimpinnya harus sedar bahawa Mahkamah dan Badan Kehakiman dalam menjalankan tugas keperlembagaannya tidak berkiblatkan mana-mana parti atau personaliti politik. Sebaliknya hanya kepada undang-undang, ianya tidak partisan. Dalam menjamin kedaulatan undang-undang, Mahkamah hanya membuat keputusan berdasarkan fakta, keterangan dan peruntukan undang-undang yang ditampilkan di hadapnya, katanya lagi. Tambah Rafiq lagi, pertuduhan yang dikenakan ke atas Najib melibatkan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Itulah rasional yang digunakan oleh Mahkamah Persekutuan untuk menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru, katanya lagi. Sementara itu, pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad memberitahu pemberita UMNO melaksanakan memberitahu pemberita bahawa UMNO melaksanakan serangan terancang ke atas Mahkamah dan Badan Kehakiman. Mereka berbuat demikian kononnya kerana Najib dinafikan keadilan apabila tidak dibenarkan memperkenalkan bukti baru. Apa yang kamu mahu lakukan? Kata Khalid Samad. Adakah kamu mahu merosakkan keyakinan orang ramai terhadap Badan Kehakiman? Adakah anda mahu huru-harakan? Atau adakah anda mahu huru-hara? Atau anda mahu anarki?
Adakah Anda menentang keputusan mahkamah kerana mereka tidak mengikut arahan Najib? Ini semua taktik untuk mendapatkan penangguhan, termasuk pertukaran saat akhir peguam bela kata Khalid lagi. Selain daripada itu, yang juga amat mengejutkan kita semua apabila orang paling rapat Najib, iaitu Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan, melalui UMNO bertanya kertas siasatan pada Hakim Nazlan sah atau tidak. UMNO menuntut penjelasan sama ada dokumen bocor yang didakwa sebagai kertas siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sah atau tidak. Pihak Jabatan Peguam Negara perlu mengumumkan sekiranya akan ada tindakan lanjut bagi kertas siasatan tersebut, kata Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan. Dalam kenyataan media sebentar tadi, Ahmad menegaskan bahawa integriti institusi negara perlu dilindungi. Justru katanya, UMNO berharap SPRM dan Jabatan Peguam Negara menjelaskan kepada rakyat mengenai isu itu dalam masa terdekat. Ahmad berkata, kertas tersebut mendakwa berlakunya kesalahan bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan. Tuntutan itu dikemukakan selepas mahkamah menolak permohonan Najib Razak bagi mengemukakan bukti baru dalam pendengaran rayuan dalam kes rasuah RM42 juta melibatkan bekas anak syarikat 1MDB SRC Internasional. Dia mendakwa terdapat konflik kepentingan melibatkan Nazlan sebagai hakim perbicaraan. Kebocoran maklumat itu didedahkan oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin yang beroperasi daripada luar negara. Aku sebenarnya sampai ke hari ini sukar mau percaya dengan Raja Petra Kamarudin. Kerana kalau benarlah Raja Petra ini adalah pejuang patriotisme, pejuang negara, kenapa beliau hanya beroperasi dari luar negara? Baliklah ke Malaysia, bantulah Malaysia kalau benar-benar Anda adalah patriotisme yang sebenar, patriot yang sebenar. Ini tidak beroperasi di luar negara, beri kenyataan-kenyataan yang hangat, yang kontroversi, akhirnya diam-diam. Pulanglah ke Malaysia kalau benar-benar mahu membantu memulihkan Malaysia. Kalau betul semua yang dikatakan oleh Raja Petra itu benar, kita memang sambut dengan hati yang gembira, dengan hati yang tangan terbuka, dada yang berlapang. Tapi dengan tindakan dan sikapnya seperti takut, gelisah, dan ada juga yang mengatakan beliau adalah seperti pengecut kerana bekerja di luar negara, tidak berani pulang ke Malaysia, takut bawa pulang ke Malaysia. Akhirnya ramai yang tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Petra Kamarudin. Apapun, itulah dia pendedahan yang amat luar biasa pada hari ini apabila pemimpin UMNO didakwa serang Badan Kehakiman, dan Setiausaha Agung UMNO iaitu Ahmad Maslan tiba-tiba buka suara, buka mulut, memberitahu kertas siasatan pada Hakim Nazlan sah atau tidak. Aku fikir tumpuan kita semua harus kembali pada satu fokus sahaja. Lupakanlah Hakim Nazlan sementara, kita tumpukan dulu kepada penghakiman Najib kerana semua yang dikatakan oleh mereka ini adalah perkara yang kedua kerana sudah ditolak oleh mahkamah dan tidak boleh disemak lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.